Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 3? Sudah bersedia untuk belajar PDPR Matematik pada minggu ini? Jadi, pada minggu ini, Matematik PDPR minggu ini kita akan belajar Matematik tahun 3 berkenaan dengan pecahan tidak wajar dan pecahan nombor bercampur. Pada minggu ini, pastikan kamu dah dapat bezakan macam mana kita nak tengok pecahan itu, sama ada pecahan itu tidak wajar atau pecahan itu nombor bercampur. Kita nak tengok macam mana. Kalau cikgu bagi satu soalan, kita nak tentukan ini pecahan wajar ke pecahan tak wajar. Kalau kamu ingat pembelajaran matematik kita yang lalu, kita dah pernah belajar satu lagi jenis pecahan, iaitu pecahan wajar. Minggu ini kita sambung lagi dua bentuk pecahan, iaitu pecahan tidak wajar dan pecahan nombor bercampur. Ada 3 jenis pecahan. Kalau dalam matematik ni yang kita perlu belajar, 3 jenis, iaitu pecahan wajar yang kamu dah belajar hari tu, dan sekarang kita kena sambung lagi 2. Macam mana kita nak kenal pecahan itu adalah pecahan tak wajar pula dan pecahan nombor bercampur pula. Kita teruskan. Kalau kita imbas dulu, apa yang kita kenal ataupun ingat berkenaan dengan pecahan wajar? Ni belum masuk lagi ni. Pecahan wajar, macam ni kita nak kenal pecahan wajar. Macam mana kita nak kenal pecahan itu ialah pecahan wajar? Macam mana nak tahu pecahan itu ialah pecahan wajar? Pecahan wajar ialah nombor yang ada di atas pengangka ataupun nombor yang ada di atas lebih kecil daripada yang nombor di bawah. Penyebut 2/5, 3/7, 4/9. Ini adalah contoh pecahan-pecahan wajar. Nombor yang berada di atas lebih kecil berbanding dengan nombor yang di bawah. Ini yang awak dah belajar hari tu, awal tahun hari tu, pembelajaran berkenaan dengan pecahan wajar. Okey, sekarang hari ni kita nak belajar berkenaan dengan pecahan tidak wajar dan pecahan nombor bercampur. Hari ni kita nak kenal dulu bentuk. Kejap lagi kita nak belajar melukis pula. Okey, macam mana kita nak tahu pecahan tu pecahan tak wajar? Kalau pecahan wajar, nombor di atas tu kecil berbanding dengan nombor di bawah. Tapi kalau pecahan tidak wajar, kalau kita tahu nak kenal pecahan tu ialah tidak wajar, pecahan tidak wajar ialah pecahan di mana nombor yang berada di atas lebih besar berbanding dengan nombor yang di bawah. Contoh 8/2. Atas besar, dia tak wajar. Tak patut ni, atas besar ni. Tu maksud nak kenal senang. Yang bawah ni, yang wajar ni, wajarlah atas kecil. Tapi atas besar tak wajar. Tu nak kenal senang. 6/2. Besar kan? Tak wajar. Nombor yang atas besar daripada yang di bawah. 11/7. Wajar ke tak wajar? Tak wajar sebab atas tu besar. Apa lagi contoh lagi? Cikgu bagi 15/7. Atas besar, tak wajar. Lagi 9/5. Tak wajar. 9 besar, bawah tu 5 kecil. Ni tidak wajar. Semua nombor yang ada di atas ataupun pengangka yang ni, nama panggil pengangka, semuanya adalah nombor yang besar daripada berbanding dengan yang di bawah. Ataupun penyebut kita panggil nombor tu mesti kecil. Macam ni 11/7, 8/2, 6/2, 15/7, 9/5. Lagi satu contoh cikgu bagi 6/3. Ini adalah antara contoh-contoh pecahan yang kita panggil pecahan tidak wajar. Kenal dulu kejap kita nak belajar lukis pula. Ini pecahan tidak wajar. Yang ini dah belajar hari tu, pecahan wajar. Nampak beza kan? Tidak wajar, wajar. Wajar kecil, di atas, bawah besar. Tidak wajar, atas besar, bawah kecil. Tu nak bezakan pecahan wajar dengan tidak wajar. Yang minggu ni kita nak belajar tidak wajar. Lagi satu nama pecahan yang kita kenal bentuk dia perlu kenal ialah pecahan nombor bercampur. Pecahan nombor bercampur ni nak kenal dia senang je. Mesti ada nombor bulat kat depan. Nombor bulat tu apa cikgu? Nombor bulat tu nombor yang kita belajar lah. Nombor 6 ke 7 ke 8 ke 9, 24 ke berapa ke. Mesti ada nombor bulat dekat depan dia. Contoh 4/1/2. Ada nombor bulat yang kat depan ni. Dan dia mesti ada pecahan
wajah yang ikut dia. Ni pecahan wajah. Pecahan wajah. Yang ini ialah nombor bulat. Apa-apa nombor boleh duduk kat depan. Kita kena panggil dia pecahan nombor bercampur. Apa lagi? Contoh-contoh lain. 6, 5/9. 6 ni ialah nombor bulat. 5/9 ni ialah pecahan wajah. Pecahan nombor bercampur ialah gabungan pecahan wajah dan nombor bulat. Itu kita nak kenal pecahan nombor bercampur. 6, 5/9. Kita baca dia macam ni 6, 5/9. 4, 1/2. Okey, contoh lain. 1, 1/3. Itu cara kita nak baca pecahan nombor bercampur. Dan macam mana kita nak kenal? Macam cikgu cakap tadi, cikgu ulang. Pecahan nombor bercampur adalah gabungan pecahan wajah dan nombor bulat. Lagi apa lagi? 10. Dia tak mestinya bawah 10. Tak kisahlah. 10, 1/5. Pun boleh jadi pecahan nombor bercampur. Sebab apa dia jadi nombor bercampur? Ada nombor bulat, ada pecahan pecahan wajah. Okey, lagi satu contoh. 9, 5/2. Betul ke tidak ni? Salah. Sebab apa? 9 dah nombor bulat, betul. Tapi cikgu pesan, nombor bercampur ialah gabungan nombor bulat dan pecahan wajah. 5/2 ni pecahan wajah ke tidak? Tidak wajah. Sebab 5/2 ni nombor atas dibesar. So dia adalah pecahan tak wajah. So ini tidak boleh dipanggil sebagai pecahan nombor bercampur. Dia mesti gabungan nombor bulat dan satu pecahan wajah. 1/2. Okey, baru boleh kita panggil dia sebagai pecahan nombor bercampur. Selesai. Hari ni kita nak kenal dulu macam mana nak bezakan dua jenis pecahan. Pecahan tak wajah dan pecahan nombor bercampur. Cikgu masukkan sekali lagi apa yang dimasukkan dengan pecahan wajah yang kamu dah belajar hari tu. Untuk kamu nampak tiga-tiga macam mana nak bezakan. Cikgu ulang Pecahan wajah, nombor yang di atas kecil berbandingnya dengan di bawah. Apa-apa nombor tak kisah, yang penting atas tu kecil berbanding dengan yang di bawah. Pecahan tak wajah, dia terbalik. Atas pula kena besar. 11/7 mesti besar. Sama manakala pecahan nombor bercampur pula adalah gabungan nombor bulat dan pecahan wajah. Mesti nombor bulat dan pecahan wajah. Ada nombor besar kat depan ni, 6, 1, 10. Itu kita nak bezakan macam mana yang dikatakan pecahan tak wajah, pecahan nombor bercampur, dan cikgu tambah dan buat ulang kaji berkenaan dengan pecahan wajah. Okey, cikgu harap kamu boleh bezakan. Baik murid-murid, kita sambung. Lepas kita kenal macam mana pecahan wajah, macam mana pecahan tak wajah, macam mana pecahan nombor bercampur, seterusnya kita nak belajar macam mana bila kita diberi satu gambar rajah, kita nak gunakan gambar rajah tu. Jadi cikgu akan lukis kat sini, dan berdasarkan gambar rajah tu kita boleh keluarkan pecahan tak wajah dan pecahan nombor bercampur menggunakan gambar rajah yang sama. Okey, cikgu pergi terus. Bayangkan awak beli 3 buah kek. 1 kek, 2 kek, 3 kek. Okey. Dan cuba bayangkan kek tu cikgu bahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar. Okey. Bahagian yang ni cikgu lorek semua. Yang ni cikgu lorek semua. Yang ni cikgu lorek satu sahaja. Baik, kita ada 3 keping kek, bayangkan. Dan setiap kek tu cikgu bahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar. Okey, macam mana kita nak mengeluarkan daripada gambar rajah ni pecahan tak wajah, dan macam mana kita nak gunakan gambar ni juga untuk keluarkan pecahan nombor bercampur. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, sekarang awak tengok. Setiap gambar rajah ni, setiap keping kek ni dibahagikan kepada berapa bahagian? 4. Betul? 4. Jadi, untuk pecahan tak wajah, kalau setiap gambar rajah tu dibahagikan kepada 4 bahagian, kalau dibagi 2-2 lah, kalau 4-4 lah. 4 maksudnya nombor yang di bawah kita dah kena tulis 4 bahagian.
Ulang. Kita tengok setiap gambar rajah ni dibahagikan kepada berapa bahagian? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Yang ni pun 1, 2, 3, 4. Yang ni pun 1, 2, 3, 4. So bawah dia mesti 4. Atas nak letak berapa? Sekarang kita kena kira berapa bahagian yang berlorek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat 9/4. Ni dah jadi pecahan tak wajar. Nombor besar di atas, nombor di bawah kecil. Berdasarkan gambar rajah ni. Macam mana pula kita nak keluarkan gambar rajah ni? Jadi pecahan nombor bercampur. Pecahan nombor bercampur mesti ada gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. Sekarang awak tengok gambar rajah ni semula. Awak tengok gambar rajah ni, berapa keping kek, berapa buah kek yang penuh cikgu warnakan ataupun cikgu lorekkan? 1 ni penuh, 2 penuh. So nombor bulat dia akan jadi 2. Berapa pecahan wajar kat sini? Yang tak lorek penuh ni kita kena baca. Berapa bahagian yang kita lorekkan? 1. Daripada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. Kita akan dapat daripada gambar rajah ni 2 yang penuh. 1, 2 penuh. Penuh tu maksudnya habis dilorek. Yang ni tak habis, dia akan jadi kat pecahan wajar sini. 1 sahaja yang dilorek daripada 4 bahagian. So 2, 1/4. Contoh lain cikgu tunjuk. Okey, bayangkan cikgu beli 2 keping coklat. 2 keping coklat. Cikgu bahagikan coklat tu kepada 3 bahagian yang sama besar. Okey. Untuk coklat yang pertama, cikgu lorekkan semua. Penuh habis. Untuk yang ni cikgu lorek 2 sahaja. Okey, macam mana kita nak keluarkan pecahan tak wajar? Sekarang awak tengok. Berapa kita nak tulis kat bawah? Berapa bahagian yang dipotong? Setiap coklat ni potong berapa bahagian? 1, 2, 3 bahagian. Ni pun sama, 1, 2, 3. Jadi bawah dia mesti 3. Atas nak tulis apa? Berapa bahagian yang dilorekkan semua sekali dalam gambar rajah tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan dapat 5/3. Inilah pecahan tidak wajar untuk gambar rajah ni. Okey, daripada gambar rajah ni juga, macam mana kita nak keluarkan pecahan nombor bercampur? Okey, berapa yang penuh? 1 saja, yang ni yang penuh. Penuh, cikgu cakap tadi apa? Yang diwarnakan semua penuh. Penuh, ada 1 sahaja. Berapa pecahan tak wajar? Pecahan wajar yang kita nak tulis kat sini? Kita tengok dekat sini. Berapa bahagian yang kita lorek? 1, 2, 2. Per berapa bahagian yang ada? 1, 2, 3. So 3. Kita akan dapat 1, 2/3. 1 ni penuh. 2 bahagian daripada 3 kat sini. 2/3. Maksudnya 5/3 sama dengan 1/2/3 kalau kita tulis. Maksudnya pecahan tak wajar 5/3 adalah sama dengan pecahan nombor bercampur, iaitu 1/2/3. Satu lagi gambar aja cikgu bagi. Berdasarkan gambar rajah tu kita boleh tulis atau kita boleh keluarkan macam mana pecahan tu bercampur ke tak bercampur. Alright, cikgu bagi satu lagi. Cikgu bagi. Alright. Banyak sikit. Satu lagi kat sini. Dan setiap keping ni cikgu bahagikan kepada 4 bahagian yang sama besar. Okey. 3 keping cikgu lorek penuh. Ni pun penuh. Yang ni pun penuh. Yang ni cikgu lorek 1 saja. Baik. Macam mana kita nak baca pecahan tak wajar berdasarkan gambar rajah ni? Bawah kita tulis berapa?
bawah. Kita kira setiap kotak ataupun setiap petak tu dibahagikan kepada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. So, bawah mesti 4. Berapa bahagian yang kita lorek dalam gambar rajah ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dia akan dapat 13/4. Macam mana nak tulis nombor bercampur pula dengan gambar rajah yang sama? Berapa yang penuh? Sebab penuh akan jadi nombor bulat. Berapa yang penuh? Yang semua petak tu diwarnakan semua sekali. Ada 1 penuh tu semua. Ni pun dia 2 penuh, 3 penuh. Ini tak penuh. So 3 akan jadi nombor bulat. Berapa pecahan wajah yang kita nak tulis kat sini? Kita tengok kat sini. So, berapa yang dilorekkan? 1. Daripada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4. Itulah cara macam mana kita nak keluarkan pecahan tak wajah dan pecahan nombor bercampur menggunakan gambar rajah. Untuk meningkatkan kefahaman kamu lagi, kamu boleh buka buku aktiviti kamu muka surat 57 dan 58. Kat situ ada tugasan yang perlu kamu buat. Tulis tarikh hari ni, kamu buat tugasan tersebut dan tunjuk pada cikgu. Kalau ada apa-apa masalah, terus WhatsAppkan kepada nombor cikgu. Ni macam aktiviti 1 ni. Dia suruh tengok gambar rajah ni, tengok nombor ni pecahan tak wajah ke pecahan nombor bercampur. So kita sesuaikan. Nombor aktiviti yang kedua. Yang kedua ni dia suruh kita buat apa? Ini kamu baca pecahan ni berapa, tulis kat sini. Berapa pecahan kat sini? Kamu tulis kat sini. Buku surat sebelah pula, ni dia suruh warnakan. Warna kuning untuk nombor bercampur. Mana pecahan kat sini yang kamu tengok dia nombor bercampur, kamu warna kuning. Warna merah untuk pecahan tak wajah. Tak wajah yang macam mana? Atas lagi besar. Cari. Okey? Ini pun sama. Kamu kena lorekkan. Macam mana dikatakan 1, 3/4. 1 tu maksudnya penuh. Ini penuh. 3 tu maksudnya penuh. 1 penuh, 2 penuh, 3 penuh. Itu maksudnya. Baik, murid-murid, cikgu harap kamu semua dapat memahami macam mana kita nak bezakan pecahan tak wajah dan pecahan nombor bercampur. Jumpa lagi dalam PDPR Matematik tahun 3 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa solat, jangan lupa hafal sipir. Jumpa lagi.